Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey pelajar, okey kita dah hampir ke penghujung kerja khusus kita. Kita sampai ke video yang ke-14 iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, unik kan nama dia, tak pernah jumpa kan? Okey, akaun pendapatan belanjaan adalah konsep kita akan gunakan konsep akaun untung rugi. Video 13 sebelum ni kita buat akaun perdagangan. Okey, kita buat sepatutnya akaun untung rugi, tapi dalam kelab dia tak panggil untung rugi. Dia panggil apa? Pendapatan dan perbelanjaan. Konsep yang sama. Hasil tolak dengan belanja. Tapi kita tak guna perkataan hasil. Kita guna apa? Pendapatan tolak perbelanjaan. Ya, jadi pelajar kena tahu ya pelajar konsep tu. Konsep apa? Konsep dalam akaun untung rugi. Sama. Okey, jadi pelajar kita cuba lihat apa yang ada. Okey, pendapatan dan perbelanjaan pelajar tuliskan nama kelab kita. Okey pelajar, ini bukannya perdagangan ni, silap ni. Pendapatan dan perbelanjaan. Ya, saya tuliskan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Okey, konsep untung rugi. Okey, jadi pelajar nak buat soalan ni kita akan rujuk akaun penerimaan dan pembayaran yang melibatkan hasil dengan belanja je kita rekod. Aset tak mau. Okey, pelarasan. Okey, pelarasan item-item yang belanja dengan hasil yang terlibat pelarasan kita akan ambil angka pelarasan. Okay, lepas tu pelajar akaun yuran. Yuran dari specialnya. Kita akan ambil akaun yuran ahli dalam butiran apa? Pendapatan dan perbelanjaan. Dalam akaun yuran tu ada butiran pendapatan perbelanjaan. Dan juga perdagangan, pelajar kita dapat untung ke rugi kios. Kalau untung masuk pendapatan, rugi akan masuk perbelanjaan. Okey pelajar, ini yang kita akan rujuk nanti dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Okey, yang pertama. Apa yang ada dalam pendapatan? Pelajar, semua pendapatan perbelanjaan, duit masuk, duit keluar. Pelajar, semua belanja dengan hasil kita. Jadi pendapatan adalah hasil. Sama konsep untung rugi. Yang pertama pelajar, kita dapat dekat mana? Untung kios daripada perdagangan. Okey, berapa pelajar? Pelajar rujuk balik dalam akaun perdagangan pelajar masing-masing. Untung kios berbeza-beza pelajar. Cikgu dapat berapa? 7294. Jadi cikgu bawa sini. 7294 sama. Okey, yang kedua. Okey, dan pendapatan ialah yuran ahli. Okey, yuran ahli cikgu akan rujuk balik akaun yuran ahli cikgu. Berapa cikgu dapat pendapatan dan perbelanjaan? Yang ini pelajar. 4460. Jadi cikgu bawa sini. Okey, 4460. Okey, yuran ahli yuran sebenar. Okey, alright. Berikutnya, apa lagi yang ada dalam pendapatan ialah sewa gelanggang. Okey, sewa gelanggang kita boleh cari dalam pendapatan dan perbelanjaan. Berapa banyak sewa yang kita sudah terima. Jadi dalam penerimaan dan pembayaran sewa gelanggang. Okey, ni dalam penerimaan dan pembayaran. Sewa gelanggang kita ialah 46240. Ni cikgu punya. Jadi awak tengok rujuk masing-masing Okey, jadi kita buat pendapatan dan perbelanjaan 46240. Okey, berikutnya pendapatan lagi. Apa yang ada? Untung pertandingan. Okey, pelajar. Untung pertandingan ni pelajar. Kita boleh rujuk, kita ada buat pertandingan. Okey, daripada hasil pertandingan kita tu, kita dapat untung ke rugi. Kalau untung masuk pendapatan, kalau rugi pelajar masuk perbelanjaan. Okey, bagi cikgu punya, cikgu dapat untung. Iaitu mana cikgu dapat? Rujuk akaun penerimaan pembayaran, yuran pertandingan, tolak belanja pertandingan. Okey, kita rujuk pendapatan dan perbelanjaan. Penerimaan dan pembayaran. Okey, mana dia? Okey, kita tengok. Yuran pertandingan yang ni. Okey, cikgu highlightkan lah warna hijau. Oh, okey, yuran pertandingan berapa ribu? 4,000. Okey, kita dah nak anjurkan pertandingan, kita dapat duit dah 4,000. Okey, lepas tu belajar semasa penganjuran, kita dah bayar belanja pertandingan. Beli hadiah, bayar duit pengadil dan sebagainya, kos 2,500. Jadi 4,000 tolak 2,500. Ada lebihan tak? Ada lebihan. Lebihan tu dianggap sebagai untung. Berapa cikgu dapat? Cikgu dapat 1,500. Boleh? Mana dapat tadi? Okey, yuran pertandingan tolak yuran belanja pertandingan. Habis, selesai. Okey, jadi berapa jumlah pendapatan cikgu? Cikgu punya sendiri ialah 59494. Jadi pelajar punya kira-kira masing-masing. Setiap pelajar berbeza-beza. Okey, perbelanjaan, duit keluar. Okey, pelajar. Duit keluar. Jadi pelajar, yang ini pelajar terlibat dengan pelarasan. Pelajar kena hati-hati. Ada yang terlibat dengan pelarasan banyak. Jadi tak sama. Ada pelarasan yang sama dengan cikgu. Ada pelajar pelarasan tak sama dengan cikgu. Jadi pelajar kena rujuk. Okey, yang perbelanjaan yang pertama. Yang pertama ialah sewa bangunan. Ambil kat mana sewa bangunan? Sewa dalam pelarasan cikgu ada. Kalau pelajar sewa bangunan ni pelajar tak ada buat dalam pelarasan, pelajar boleh ambil terus dalam penerimaan dan pembayaran. Jadi pelarasan cikgu. Mana pelarasan cikgu yang cikgu buat sewa bangunan? Cikgu tunjukkan. Okey, kita tengok sini Mana sewa bangunan cikgu? Yang ini pelajar. Sewa bangunan cikgu ialah 6,800. Cikgu dah tunjukkan macam mana cikgu dapat 6,800. Jadi cikgu terus masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. 6,800. Okey. Yang kedua.
Apa dia? Insurans. Insurans semua orang pelajar mesti sama. Insurans kat sini mesti 100 saja. Ambil kat mana? Pelarasan juga. Okey, cikgu tunjukkan dalam pelarasan cikgu. Cikgu ada buat insurans. Mana insurans cikgu? Yang atas ni. Nombor 7. Jadi insurans yang masuk dalam pendapatan dan belanjaan berapa ratus? 100. Cikgu dah terangkan macam mana dapat 100. Okey, alright. Berikutnya kadar bayaran. Okey, kadar bayaran untuk cikgu akan ambil dekat pelarasan. Kenapa dalam pelarasan? Sebab cikgu ada buat pelarasan untuk kadar bayaran. Jadi pelajar kalau tak ada dalam pelarasan, pelajar kena ambil dalam penerimaan dan pembayaran. Jadi pelarasan kadar bayaran cikgu anggap sebagai apa? Kadar bayaran belum bayar. Jadi kat ini kan cikgu kata tadi boleh pilih mana-mana. Jadi berapa dalam pendapatan belanjaan? 2,500. Cikgu punya bergantung pelajar. Tak semua pelajar sama. Okey, berikutnya ialah alat tulis. Okey, alat tulis pelajar cikgu buat dalam pelarasan. Pelarasan ada kesilapan. Cikgu masukkan alat tulis ni dalam kesilapan. Kalau pelajar tak ada apa-apa pelarasan, pelajar ambil dalam penerimaan dan pembayaran. Jadi pelarasan cikgu tengok kat bawah sekali yuran alat tulis cikgu. Jadi alat tulis cikgu dalam pembelajaran sebanyak 200. Jadi 200. Okey, jadi cikgu letak 200. Okey, habis selesai. Berikutnya ialah apa? Belanja am. Okey, belanja am. Belanja am cikgu ada pelarasan juga. Jadi sama-sama tadi cikgu tengok pelarasan. Okey, belanja am cikgu berapa ratus? 100. Okey, tak semua pelajar berbeza-beza jadi pelajar tengok 100. Okey, jadi pelajar berikutnya apa yang cikgu masuk? Promosi. Okey, promosi cikgu tak ada apa-apa pelarasan. Jadi cikgu terus ambil kat mana? Penerimaan dan pembayaran terus. Okey, jadi pelajar rujuklah penerimaan pembayaran pelajar berapa. Okey, gaji cikgu pun tak ada apa-apa pelarasan. Jadi cikgu terus ambil dalam penerimaan dan pembayaran. Berapa gaji cikgu? 6,300. Okey, manakala yang berikutnya ialah surat khabar dan majalah. Cikgu punya pun tak ada apa-apa pelarasan. Jadi cikgu terus ambil dekat mana? Penerimaan dan pembayaran. Okey, dan berikutnya belanja penyelenggaraan gelanggang. Pun sama. Cikgunya tak ada apa-apa pelarasan. Jadi cikgu akan ambil mana? Penerimaan dan pembayaran. Kau penerimaan pembayaran. Jadi pelajar kalau tengok penerimaan pembayaran yang cikgu ambil tadi yang dekat sini. Belanja penyelenggaraan gelanggang, surat khabar, gaji. Pelajar yang tadi cikgu ambil kat sini. Okey, alright. Okey, berikutnya. Berikutnya belajar yang ada pelarasan ni. Susun nilai lengkapan. Kita dah buat dah susun nilai lengkapan. Ambil kat mana? Pelarasan. Macam mana dapat angka 182? Cikgu dah cerita dalam video pelarasan. Okey. Okey. Susun nilai. Okey. 182 kat sini. Ni 182 lah cikgu letak. Jadi 182, 150 ni patut 91. Jadi kalau cikgu tukar sini 91, dia akan automatik tukar 91 belajar. Apa ya? 91 sebab cikgu dah buat link. Okey, berikutnya. Okey, susun nilai alatan sukan. Okey, ni pun kita dah buat dalam mana pelarasan. Okey, dalam pelarasan dah ada. Pelarasan susun nilai alatan 300, semua belajar sama 300. Okey, alright, habis. Lepas tu apa lagi yang ada dalam pendapatan belanjaan? Yuran lapuk. Yuran lapuk dah 2 kali cikgu cerita. Okey, kita ambil kat mana? Kita ambil kat pelarasan. Yuran lapuk. Yuran lapuk dalam pelarasan dah ada. Yuran lapuk. Mana yuran lapuk kita? Okey, ni yuran lapuk RM60. Cikgu dah cerita. Okey, alright, selesai. Okey, lepas tu last sekali belajar. Apa yang kita belum masukkan? Belanja hutang ragu. Hutang ragu pun ada dalam belanja. Okey, jadi peruntukan hutang ragu berbeza-beza pelajar. Saya buat 2%. Ada pelajar mungkin nak buat 5%. Pulang. Sebab tu pelajar, kenapa pelajar takkan sama dengan cikgu? Sebab jumlah pelajarnya, ABT pelajar berbeza-beza. Okey, jadi pelajar kita kena tengok pada pelarasan. Okey, jadi ABT kita peruntukan hutang ragu cikgu 2%. Okey, yang ini 63 bukan 63. Kalau cikgu letak 2% sama dengan RM42. RM42. Kalau cikgu letak 5%. Jadi cikgunya sama dengan apa? 104 jadi 105. Jadi jawapan cikgu akan jadi berapa? 105. 105 macam tu belajar. Okey, ikutlah. Okey, kalau cikgu nak tukar 2. Jadi peratus dia berapa? RM41.96 jadi RM42. 42. Jadi kat sini ialah cikgunya ialah RM42. Jadi tapi kena kali dengan ABT sebab semua ABT berbeza-beza. Okey, habis. Okey. Alright, dah selesai. Jadi berapa jumlah pembelanjaan cikgu? Jumlah pembelanjaan cikgu dapat 17313. Tolakkan penerimaan, pendapatan, tolak dengan perbelanjaan. Pelajar dapat 42181. Semua pelajar berbeza-beza jawapannya. Jadi positif kita akan panggil lebihan. Kalau negatif kita dapat kurangan. Boleh pelajar? Okey, selesai untuk pendapatan dan belanjaan.